menterbenamkan syirik di dalam para hati-hati, ya. Kita mungkin tak pernah rasa berkat kerana kepayahan para sahabat yang mungkin dalam kehidupan mereka pernah rasa macam mana dahsyatnya kehidupan pada menyembah berhala dan sebagainya. Tapi berkat Nabi SAW bawa datang, maka sahabat menangis-nangis terima hidayah. Terima hidayah dan bercerita kepada orang seperti mana Raja Muqawqis ataupun Raja Najasyi pernah tanya. Maka mereka bercerita dengan penuh mengalir air mata bahawasanya kami ini dulunya wahai sang raja, kami adalah orang yang dahulu berada dalam lembah syirik, kekufuran. Maka datanglah lelaki yang begitu mulia ini, yang namanya Nabi Muhammad SAW, membawa perkhabaran berita gembira bagi mereka yang mahu beriman, dan juga berita duka dan juga kekerasan bagi mereka yang masih lagi hendak mensyirikkan Allah. Jadi dia pun cerita, bila sahabat cerita tu menangis-nangis, cerita kami dulu orang yang macam mana, maka selepas datang lelaki ini kami jadi begini. Kehidupan kami dulu penuh dengan kegelapan, kezaliman dan sebagainya. Tiba-tiba datang lelaki ini membawa cahaya dan hidup kami, sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ni mungkin dalam perasaan jiwa kita pernah rasa macam mana begitu banyaknya ham, al-gham, al-hazan yang begitu banyak dalam diri kita. Bahkan ada syirik khafi ke, atau pernah berlaku syirik jali ke, ataupun pernah berlaku dalam hidup kita sampai marah pada Tuhan, pada Allah dulu, yang marah dengan qada qadar takdir Allah. Kita pernah maki hamun bukan pada qada qadar, maki hamun pada Allah kerana iman kita yang lemah, yang kita tahu pula berlaku pada kita tu, yang kita tak suka tu, dan kita tahu yang mentakdirkan ialah perkara tersebut ialah Allah. Lalu kita siap maki hamun Allah. Maka kita ingat balik dosa kita dulu, maka sampailah kita bertemu guru pula dan sebagainya, sampailah kita tahu nikmat erti syukur. Baru kita tahu bahawasanya nikmat, bahawasanya Nabi Muhammad SAW datang dalam hidup kita, bawa pelbagai perkara kebaikan. Semenjak hari itu ibarat macam hidup kita telah pun disinar dengan cahaya hidayah dan juga taufik, cahaya keimanan yang sebenar-benarnya. Sebab lah ni kita tak maki hamun, kita tak ada kata ke Allah, kita tak ada kata kepada qada dan qadar Allah. Maka kita malu. Kita ingat-ingat balik, kita akan malu. Kita kadang-kadang silap, kita akan menangis bila ingat dosa kita dulu. Paling teruk dosa kita dengan Allah. Kita dengarnya, awak aku buat macam gitu pada Allah. Ada di kalangan anak-anak murid ustaz yang sebelum bertemu dengan guru mereka, dia kata, ustaz saya ni dulu teruk tanah abang, kan? Nama dia rahsia kan. Yang mana kata apa? Kata saya dulu sampai tahap tanya, betul ke Allah tu wujud? Sampai ke tahap tu. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa sallam. Ada pula yang dulu asal tak ingat balik waktu cerita kat ustaz dulu, bang, saya dulu solat tak lekat ustaz. 5 waktu solat tak lekat. Allahu akbar. Ya. Jadi selepas daripada wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha, selepas kalian berada di lembah pinggiran api neraka, Allah selamatkan kalian. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, maka jadilah kalian dengan kerana bersebabkan nikmat Allah kata kalian, jadilah kalian bersaudara. Semua kita jadi bersaudara, dan saudara yang lebih kuat daripada saudara pertalian darah, iaitu saudara keimanan, kata Sayyidi Syekh Saleh Ja'fari qaddasallahu alaihi. Maka wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, taraktuha bayda'a naqiyatan fajazahu Allahu khaira ma jaza nabiyyan an ummati. Maka sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, saya dah tinggalkan agama Islam ni buat kalian ini bersih putih bagai kain yang bersih,
Itulah yang Nabi SAW dah tinggalkan bagi kepada kita. Tak ada campur aduk, tak ada kekotoran padanya. Bersih Nabi SAW tinggal. Tinggal lagi kita nak bawa balik sebersih macam mana Islam yang telah Nabi SAW tinggalkan. Ya dzal mu'jizati, ya dzal mu'jizati, ya dzal mu'jizati, ya habibi, salam alaika, salam alaika. Betul apa dia? Ya man ja'a bit tauhid, yang telah mendatangkan kepada kami dengan tauhid. Apa itu tauhid? Apa lagi? Ada ni? Ada. Ja'a bit tauhid, ja'a bit tauhid, ja'a bit tauhid, ya habibi, salam alaika, salam alaika. Baru ni mereka sambut haul cukup setahun lagi, yang ke berapa dah, iaitu bagi guru kelampaian, iaitu Datuk Kelampaian ni popular di Banjarmasin dengan Datuk Kelampaian, tapi pada kita kenal dengan Syekh Al-Syad Al-Banjali. Jadi kita baca Fatihah kepada Syekh Syad Al-Banjali. Sawabil Fatihah. Ya kana ya kana. Amin. Waktu Allah yarham Abuya Syekh Fahmi Zamzam rahmatullah alaih bawa ustaz pergi ziarah Datuk Kelampaian, yang bersebabkan Syekh Ashraf kata, kamu ni nizam, kamu ni zuriat daripada Syekh Syed Banjali, tapi kamu tak pernah sampai lagi kan. Masih nak bawa kamu pergi jumpa nenda kamu di atas. Jadi Syekh Ashraf banyak duit tiket asal dia tu, punya nak bawa pergi. Jadi kalau ikut salah silah nasab daripada Muhammad Nizam bin Muhammad Arifin bin Abdul Majid bin Ismail bin Abdullah bin Mas'ud bin Qadi Abu Su'ud bin Syekh Asyad Al-Banjali. Jadi kami pun pergi. Bila pergi dengan Buya sampai dekat maqam Datuk Kelampaian tu, siapa ada tu? Kaedah kali ya. Waktu Syekh Fahmi Zamzam masuk tu, ramai orang duduk keliling dekat maqam tu, ramai. Tiba-tiba Syekh Fahmi macam angkat suara sikit sebut, ini cucunda ataupun keturunannya daripada Datuk Kelampaian, daripada Qadi Abu Su'ud. Sama naik gitu kan, sebut-sebut tu kan. Dia pun berdiri je beh. Berdiri sambut kita. Wahai dia main ziarah kan. Bangkit-bangkit mai cium tangan pun semua, kita malu. Syekh Fahmi Zamzam sebut gitu, pakat berdiri habis, pakat main salam. Terkejut kita bila salam cucu tangan. Dia kata, ish, subhanallah, awak dia buat macam ni kita lah. Tengok-tengok baru main terlintas hati macam tu kan. Ada salah seorang yang salam tu, yang duduk dekat maqam ni, salam. Habis salam dia kata, kalau bukan kerana Datuk Kelampaian, iaitu Datuk kalian ni, kata, mungkin hari ni kami masih sebuah berhala. Kata itu. Jadi terima kasih. Subhanallah. Bukan jasa kita, jasa Tok Wan kita. Tok Wan kita. Dia kata macam tu, dengar-dengar dia kata, kalau tidak masih sampai hari ini kami masih sembah berhala di sini, kalau bukan kerana jasa Datuk kalian. Subhanallah. Jadi macam mana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kan, bila kita dengar tonan zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Imam At-Taillah Sakandari, fajazallahu khaira ma jaza nabiyyan an ummati, maka Allah sahaja yang layak membalaskan dengan sebaik-baik ganjaran si Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang telah baginda lakukan kepada umat. Sebab apa? Sebaik-baik balasan Allah balas kat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ni kadang-kadang orang suka duk nafi tentang, orang duk ingkar hadis jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahluh kan.
Kena faham bagi betul. Ayat Quran sokong kuat. Macam mana? Nabi SAW, Allah Ta'ala perintahkan Al-Quran sebut, Qul la as'alukum alaihi min ajrin. In ajriya illa ala Allah. Para anbiya semua kata, aku tak pernah minta apa-apa balasan daripada kalian. Tak minta. Hampa yang ada di depan saya ni macam sahabat ataupun tabi'in, tabi'in ataupun 1400 tahun yang nak main semua, hampa takkan mampu balas. Sebab tu saya takkan minta. Saya tak minta. Semua ganjarannya yang balas hanya semata-mata ialah Allah. Itu dia ayat Quran sokong. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu. Jadi sebaik-baik yang nak balas dengan apa yang telah sebaik-baik yang dilakukan oleh sebaik-baik makhluk si Allah, hanyalah Allah. Allahu Azza wa Jalla. Kan? Kalau dengan orang bukan Islam pun Allah Ta'ala santuni, ataupun orang bukan Islam pun Allah Ta'ala, kalaulah sekiranya ada orang sakiti orang bukan Islam pun Allah Ta'ala tempelak. Kan Ustaz cerita baru ni, Nabi Allah Ibrahim datang kepadanya seorang tetamu yang bukan Islam, tak mau masuk Islam, agama Hanif, agama yang suci. Nabi Allah Ibrahim dakwah pada dia, suruh masuk. Kan satu malam dia jadi tetamu. Dia main jadi tetamu. Nabi Allah Ibrahim kata tak mau jadi Islam. Macam Ustaz duk cakap dengan Cina main Cina besi je mau gitu kan. Dia tak mau masuk malam tu. Dia rasa macam Nabi Allah Ibrahim ni patutnya terima saya sebagai tamu tu. Tiba-tiba terus cakap bab tu kan. Jadi dia rasa macam dia disakiti oleh Nabi Allah Ibrahim. Bila Nabi Allah Ibrahim kata tak mau masuk, lah kali Nabi Allah Ibrahim terasa hati. Sebab apa? Sebab hang tak mau ikut agama ni kan. Bila Nabi Allah Ibrahim buat macam tu, katanya tu, tak mau ikut, sudah saya dah ni lah, macam ni kan. Maka kawan ni pun tinggal Nabi Allah Ibrahim, paling dalam keadaan terasa hati. Tak Islam, tapi terasa hati. Allah menegur Nabi Allah Ibrahim, wahai Ibrahim, dalam satu malam sahaja dia mai jadi tamu kamu nak dia dengan serta-merta jadi Islam. Walhal aku bersabar dengan dia sepanjang hidup dia. Sepanjang hayat hidup orang tu tak Islam, aku duduk bersabar, duduk tunggu Islam dia. Kamu malam tu juga kamu nak banyak cantik, ibarat macam hang tegur berapa sungguh. Kan? Walhal aku penuh bersabar sopan santun tunggu dia punya Islam. Pergi minta maaf balik dengan dia. Allah Ta'ala suruh minta maaf balik dekat dia, kerana kamu telah menyakiti dia. Allah, Nabi Allah Ibrahim kena tegur dengan Allah, terus lari biligan cari dia. Ya fulan, fulan, saya nak minta maaf. Kenapa kamu nak minta maaf? Tuhan saya telah menegur saya. Allah telah menegur saya kerana telah memaksa kamu dan telah menjadikan kamu terasa hati dengan saya. Kan? Jadi kawan tu pun tengok Nabi Allah Ibrahim, dia kata, Tuhan kamu menegur, ni Syekh Betul Syarawi cerita hadis ni sallallahu. Jadi Tuhan kamu tegur kamu suruh minta maaf kat saya. Ya. Tuhan kamu suruh kamu mai minta maaf kat saya. Wahai kamu tu nabi, kamu tu rasul dia, khalil dia, kasih dia, suruh mai minta maaf kat saya sebab saya terasa hati tadi. Ya. Dia pun sebut pada Nabi Allah Ibrahim, ni'ma Rabb, senikmat-nikmat Tuhan adalah Rabbul ladzi yu'atabu ahbabahu fi aduwihi. Maksudnya senikmat-nikmat Tuhan adalah yang tempelak kepada kekasih-kekasih dia kerana telah menyakiti musuhnya. Menyakiti musuh dia. Maksud dia kata saya musuh sebab dia tak mahu iman ke Allah. Tapi dahsyat Allah tu sampai boleh pergi tegur kekasih dia, khalil macam kamu, sebab menyakiti musuh dia. Senikmat-nikmat Tuhan kamu tahu tak yang kamu ada tu? Lalu dia sebut asyhadu an la ilaha illallah. Dengan segera masuk Islam tu kerana apa? Kerana akhlak Allah, tegur kekasih. Apa hampa buat macam tu? Walaupun orang bukan Islam, kenapa hampa buat macam tu lebih kurang? Dengar tu terharu.
Dia dengar terharu. Masuk Islam dengan serta-merta kerana Nabi Allah Ibrahim ditegur oleh Allah. Allahu Akbar. Jadi macam mana kalau kata dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, lebih hebat lagi lah. Jadi jangan ingkar kalau kata bila kita baca jazallahu an sayyidina Muhammad dan ma huwa ahlu. Sebab hampa tak tahu pun kata sebaik-baik manusia Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah melakukan sebaik-baiknya untuk sebaik-baik umat. Dan kita tidak akan jadi sebaik-baik umat kalau tidak kita ini bernabikan sebaik-baik para rasul. Kan? Jadi apa masalahnya bila kita minta ya Allah berilah balasan kepada baginda Nabi terhadap sekalian yang dilakukan kepada umat kesayangan Nabi. Kan? Berilah balasan buat kekasih hati kami, kerana kami tidak akan dapat membalas jasa Nabi. Lepas tu malaikat berletih-letihlah sahabat, malaikat berapa banyak? Sabda di Sab'ina, 70 malaikat selama alfis safah, 1000 pagi. Hanya kerana semata-mata seorang bacakan hal ni. Baru seorang, macam mana Sabda Hadi dia pergi buat bagi, ajak ramai orang, lepas tu pergi viral pula sampai merata-rata. Kan? Oleh kerana merata-rata baca Ustaz Bukhari pula sampai buat album Jazallahu Anna. Nampak tak? Jadi nak habaq kata dari segi balasan berlipat ganda orang pakai ikut zikir tu, sampai orang lain pun berkembang bercambah buat zikir tu dah banyak. Macam mana hak Allah balas? Kan banyak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sikit lagi. Walamma akmala sallallahu alaihi wasallam al-bayana li sabili rasyadi awhara al-masalika al-muwassilata ila Allah lil ibad. Tak kala mana baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyempurnakan al-bayan, penerangan bagi sekalian daripada jalan-jalan petunjuk, maka baginda telah menzahirkan bagi jalan-jalan untuk menghubungkan hamba-hamba tadi kepada Allah. Jadi Nabi SAW dah tunjuk daripada uswah, qudwah, ikutan yang ada pada Rasulullah SAW itu boleh menjadikan hamba akan sampai. Okey, kita tengok hadis Nabi SAW. Nabi SAW sebut dalam sabda baginda SAW, ashabi kan nujumi bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Maksudnya para sahabat saya yang ramai ni bagai bintang-bintang yang bergemerlapan. Maka mana-mana satu yang kalian jadikan sebagai petunjuk, kalian akan sampai kepada Tuhan Allah Azza wa Jalla Rahman. Jadi hebatnya Nabi SAW ibarat mencanai, menggilap bagi para sahabat, sampai sahabat ni jadi sahabat yang boleh menjadi petunjuk, jadi bintang yang jadi petunjuk pada siapa yang ikut. Sahabat yang pindah duduk di Mesir, siapa ikut, seperti Sayyidina Abdullah bin Haris radhiyallahu anhu ardah, Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhu ardah, boleh sampai pada Allah dengan cara dia apa? Di Yaman, sahabat Nabi ridwanullah ta'ala alaihi ajma'in, siapa ikut pun macam tu juga. Di Iraq macam tu juga, ikut tang mana pun akan jadi dapat petunjuk. Clear? Maksudnya tu sahabat baru, agak-agak hak canai, hak gilap sahabat jadi tu. Seperti mana bintang-bintang begitu banyak menjadi jalan untuk menghubungkan seorang tadi sampai pada Allah, maka itulah banyaknya jalan-jalan yang Nabi SAW sudah pun bukakan kepada para hamba-hamba yang nak menghubungkan diri kepada Allah. Jadi ikut contoh siapa dia? Ikut contoh Sayyidina Bilal contoh. Sayyidina Bilal, beliau sebagai dulunya jadi hamba, lepas tu naik jadi bebas merdeka. Lepas tu jadi seorang tukang azan Rasulullah SAW. Maksudnya jadi tukang azan yang
Tukang azan tapi setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa. Suaranya diperuntukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba dengar syair Pak baca. Bilal, dengar tu. Nangis-nangis dengar dia baca. Supaya dia bercakap bagi pihak mulut Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal tak cakap Melayu. Tapi dia buat syair bentuk tu, cakap seakan-akan bila kita dengar, macam Sayyidina Bilal mai jumpa dia cakap dia. Dari itu. Begitulah yang kami kenal Sayyidina Bilal ni, macam tu. Ya. Jadi kau ikut Sayyidina Bilal jadi tukang azan. Apa kelebihan dia? Akhirat kelak nanti tengkok dia paling panjang. Tak tenggelam daripada ni. Lepas tu tukang azan ni macam ni. Sampai tak pada Allah? Sampai. Tu baru tukang azan. Okey, ikut cara Nabi SAW. Sebenarnya adalah rasa remuk rendam hati, rasa lemah diri. Allahumma inni dha'if faqawi fi ridhaka dha'fi. Sampai tak? Ikut cara sahabiah yang bersibuk-sibuk menguruskan anak, suami untuk nak peruntukkan kepada jalan Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana pi sahabiah tu masuk dalam syurga lah kali. Kan? Nak ikut macam mana? Banyak benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah jelaskan. Tawaffahu Allah ila ad-dar allati hiya khairul lahu wa aula. Allah telah pun mewafatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, memelihara bagi baginda sallallahu alaihi wasallam kepada satu dar, pada satu perkampungan yang kekal abadi, iaitu satu alam yang dekat dengan sisi Allah Azza wa Jalla, yang lebih baik bagi baginda sallallahu alaihi wasallam dan lebih utama, yang lebih layak buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibarat macam hidup di sisi Allah lebih lama itu adalah yang lebih layak untuk orang macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak hidup lama dengan kita sampai 1400 tahun tak layak lama-lama dengan kita sunatnya. Sebab cuba tengok hari ni akhlak kita macam mana. Berapa banyak benda kita buat boleh menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala sembunyikan beberapa perkara pada Nabi SAW, contoh kan. Dan Allah Ta'ala tampilkan, jelaskan beberapa perkara. Maka berada di sisi Allah itu lebih baik bagi Nabi kita SAW, dan yang selayaknya dengan manzilah Nabi Muhammad SAW. Ba'da an khuyyira fakhtara rafiqal a'la. Selepas pada baginda sallallahu alaihi wasallam diberi peluang untuk pilih. Dahsyat kalau kita kena istikharah. Istikharah tu minta pilihan Allah. Kan? Tapi hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Allah Taala bagi peluang pilih. Nak pilih duduk terus dengan para sahabat kamu ini, dengan umat yang kamu sayang sangat, wahai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kamu nak pilih meninggalkan dunia yang fana ini dan kembali ke sisi saya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ila rafiqil a'la, daripada nak menjadi pendamping pada mereka, iaitu al-adna, saya pilih lagi kepada rafiqil a'la, pendamping yang paling tinggi. Al-a'la ialah Allah. Kan? Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih Allah di atas sekalian kita, maka sampai ke penghujung nyawa kita kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam punya sunnah, iaitu pilihlah Allah daripada keluarga kita, daripada harta kita, daripada ahbab kita, daripada dewan selawat kita, daripada semua-semua yang ada. Pilihlah Allah. Macam tu. Dahsyat tak dahsyat manzilah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dibagi pilihan. Para anbiya lain tak dapat macam tu. Malaikat Israel mai tu kira confirm mai nak ambil lah. Sampai Nabi Allah Adam tanya, bukan awal lagi. Kamu dah pernah bagi umur kamu dekat zuriat kamu. Maka inilah masanya kami datang untuk cabut nyawa kamu, dah dekat dah. Kan? Fanasiya Adam, fanasiya zuriyatuhu. Nabi Allah Adam pernah terlupa kata dia pernah bagi infak umur kepada zuriat suruhnya. Nabi Allah apa saya tak ingat. Nabi Allah apa tak? Yaqub ke? Ayub. Tak ingat.
Tapi pernah bagi umur kepada Nabi sekian-sekian dah. Dah infak dah. Lupa dah wakaf. Kan? Tengok-tengok malaikat main nak ambil, kata Allah, Nabi Allah Adam lupa. Maka sejak hari itu juga zuriat Nabi Allah Adam pun lupa. Bukan kata Melayu saja yang mudah lupa. Ramai lupa. Kan? Jadi summa ja'ala al-haqqu subhanahu ad-du'a ila Allah fi ummati abadan wa iman wa sarmada bima warithu minhu. Kita boleh sampai ila rafiqil a'la. Kita minta Allah Ta'ala lah balas jasa baik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semua. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.